Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar 4 amanah. Cikgu nak ucapkan selamat datang ke kelas biologi kita yang pertama pada minggu ini. Diharapkan pelajar-pelajar semua sihat dan semangat untuk belajar. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 9 iaitu nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Standard pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sentuh 9.1 iaitu sistem pencernaan di mana pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti struktur sistem pencernaan manusia. Yang kedua, kita akan sentuh 9.2 iaitu pencernaan. Pada akhir pembelajaran murid dapat memerihalkan jenis pencernaan iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Yang kedua, mencerakinkan proses dan hasil pencernaan karbohidrat dalam mulut. Yang ketiga, mencerakinkan proses dan hasil pencernaan protein dalam perut. Yang keempat, memerihalkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Dan yang terakhir adalah mengeksperimen untuk mengkaji pencernaan. Kita akan mulakan dengan 9.1 iaitu sistem pencernaan. Sebelum kita belajar dengan lebih mendalam, pernahkah anda terfikir apakah yang berlaku kepada makanan yang kamu makan? Makanan yang kamu makan akan dicernakan dan akan melalui proses pencernaan oleh sistem pencernaan. Okey, untuk itu kita akan mulakan dengan struktur sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada salur alimentari yang panjang dan berotot bermula dari mulut hingga ke dubur. Mari kita tengok apa itu salur alimentari. Salur alimentari ataupun lebih dikenali sebagai salur pencernaan yang panjang tubnya adalah sepanjang 8 meter yang menghubungkan dari mulut hingga ke dubur. Salur alimentari terdiri daripada mulut, esophagus, perut, usus besar, usus kecil, rektum dan dubur. Terdapat organ lain yang terlibat dalam sistem pencernaan iaitu hati, pundi hempedu dan pankreas. Hati adalah untuk menghasilkan hempedu. Pundi hempedu adalah tempat penyimpanan hempedu dan pankreas adalah untuk menghasilkan enzim. Apa enzim-enzim dia? Nanti kita akan ketahui. Dan terdapat beberapa kelenjar yang terlibat iaitu kelenjar liur, kelenjar gesture dan kelenjar usus untuk merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentari. Pada mula-mula, makanan akan masuk dalam mulut. Kemudian dalam mulut terdapat gigi, lidah dan air liur dan akan membentuk makanan menjadi bolus. Kemudian akan turun kepada esophagus. Makanan akan masuk ke dalam perut, kemudiannya duodenum dan masuk ke dalam usus kecil dan rektum dan akhir sekali ke dalam dubur. Okey, seterusnya adalah 9.2 iaitu pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan ialah proses penguraian butiran makanan yang besar dan kompleks kepada butiran yang kecil dan ringkas dan terlarut supaya mudah untuk diserap. Terdapat dua jenis pencernaan iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Apa itu pencernaan fizikal? Pencernaan fizikal adalah pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran yang kecil. Dalam kata lain, pencernaan fizikal ini adalah satu aktiviti. Contohnya melibatkan penggunyahan dan peristalsis. Di sini kita boleh tengok video iaitu tindakan peristalsis yang berlaku di dalam esophagus. Ini adalah bolus di mana di dalam mulut terdapat air liur yang membantu makanan untuk bolus agar mudah untuk ditelan. Ini adalah esophagus, tube esophagus.
di mana ini adalah tindakan peristalsis. Apa pula itu pencernaan kimia? Pencernaan kimia adalah penguraian molekul kompleks menjadi ringkas yang melibatkan enzim. Kalau anda masih ingat, enzim adalah mangkin untuk meningkatkan kadar tindak balas kimia. Baiklah, pencernaan karbohidrat di mulut. Proses pencernaan bermula di dalam mulut. Kehadiran makanan merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur. Dalam mulut terdapat gigi untuk mengunyah makanan, lidah untuk menggaul makanan dan akhir sekali terdapat kelenjar liur yang akan merembeskan air liur. Air liur kita mengandungi enzim amilase air liur untuk menghidrolisis kanji menjadi maltosa. Apabila air liur membantu makanan membentuk bolus, kemudian bolus akan turun ke esophagus dan mengalami tindakan peristalsis, iaitu sesuatu tindakan pengecutan dan pengendaran otot secara beritma di sepanjang salur alimentari. Tindakan peristalsis akan menolak bolus melalui esophagus sehingga memasuki ke perut. Ini adalah video mengenai tindakan peristalsis, iaitu pengecutan dan pengenduran. Ini adalah bolus. Yang kuning itu adalah bolus yang melalui tube esophagus. Kemudian, pencernaan protein di dalam perut. Permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur yang membentuk kelenjar gaster. Perut kita adalah sangat berasid, oleh sebab itu sel epitelium akan mengalami pengubahsuaian struktur agar ia boleh beradaptasi dengan environment ataupun suasana yang sangat berasid. Sel-sel epitelium ini terbahagi kepada 3, iaitu sel utama, sel parietal dan sel mucus. Sel mucus akan merembeskan mucus. Sel parietal akan merembeskan asid hidroklorik. Sel utama akan merembeskan pepsinogen. Okey, fungsi asid hidroklorik adalah untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, untuk hidrolisis protein menjadi polipeptida. Hydrochloric acid juga menyediakan medium berasid dengan pH 1.5 hingga 2 dan ia juga menghentikan tindakan amilase air liur dan untuk membunuh bakteria dalam makanan. Fungsi mucus yang dirembeskan oleh sel mucus adalah untuk melindungi dinding perut daripada tindakan hidroklorik dan enzim pencernaan ataupun dikenali sebagai juice gaster. Semasa di dalam perut, makanan akan digaul oleh tindakan peristalsis otot dinding perut selama beberapa jam. Okey, kandungan di dalam perut akan bertukar sebentuk separa cair disebut sebagai kim. Kim kemudiannya akan membasuk ke dalam duodenum secara perlahan-lahan apabila otot sphincter mengendur. Pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Usus kecil terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum yang berlingkar. Ini adalah duodenum. Duodenum menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati dan jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Di dalam duodenum, amilase pankreas yang dirembeskan oleh pankreas akan hidrolisis kanji kepada maltosa, kemudian dengan bantuan enzim trypsin akan hidrolisis polipeptida kepada peptida, dan untuk lipid adanya enzim lipase untuk hidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol. Pankreas yang akan merembeskan enzim-enzim tersebut iaitu enzim amilase pankreas, trypsin dan lipase ke dalam duodenum
melalui ductus pancreas. Dalam hati adalah untuk menghasilkan hempedu, di mana hempedu ini berfungsi untuk menetralkan kim yang berasid dan menyediakan medium yang beralkali iaitu 7.6 sehingga 8.6 nilai pH. Dan fungsi hati adalah untuk mengemulsikan lipid. Kelenjar pada dinding ileum akan merembeskan mukus dan jus usus yang mengandungi enzim maltase, sucrase, lactase, lipase dan erepsin. Ia juga menyediakan medium yang berakali untuk membolehkan enzim bertindak secara optimum. Kelenjar dinding ileum sebentar tadi merembeskan maltase, sucrase, lactase yang membantu dalam pencernaan karbohidrat, di mana enzim maltase akan hidrolisis maltosa kepada glukosa, sucrase hidrolisis sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Enzim lactase akan hidrolisis laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Pencernaan lipid akan melibatkan enzim lipase yang akan menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Dan yang terakhir adalah pencernaan protein, di mana enzim erepsin akan menghidrolisis peptida kepada asid amino.